Hai, apa khabar semua? Hari ini, sekali lagi, kamu akan bersama dengan saya untuk belajar sejarah tahun 4 dengan tajuk Kerajaan Melayu Awal, teks halaman 86 hingga 98. Jom! Baiklah murid-murid, objektif yang kamu akan peroleh pada kali ini ialah kamu boleh menamakan kerajaan Melayu awal di alam Melayu. Kedua, kamu boleh menyatakan lokasi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Ketiga, kamu boleh menjelaskan hubungan diplomatik kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Dan akhir sekali, kamu boleh menghuraikan kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Kerajaan Melayu awal di alam Melayu wujud sejak abad pertama lagi. Buktinya dengan peninggalan sejarah seperti monumen yang memperlihatkan pengaruh Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan ini muncul mengikut peredaran zaman. Baiklah murid-murid, tahukah kamu berdasarkan garis masa, kerajaan Melayu awal di alam Melayu yang ditemui pada abad pertama ialah kerajaan Funan yang terletak di Vietnam. Kemudian pada abad kedua, kerajaan Melayu awal yang ditemui ialah kerajaan Champa juga terletak di Vietnam. Pada abad kelima, kerajaan Melayu awal yang ditemui ialah di Kedah Tua. Pada abad ke-6 pula, ada dua buah kerajaan yang ditemui iaitu kerajaan Cihtu di Kelantan dan kerajaan Gangga di Perak. Seterusnya, pada abad ke-7, kerajaan Sriwijaya telah ditemui di Pulau Sumatera. Seterusnya, pada abad ke-9, kerajaan Mataram pula ditemui di Pulau Jawa. Seterusnya, pada abad ke-10, kerajaan Santubong telah pun ditemui di Sarawak dengan penemuan monumen-monumen dan juga artifak-artifak. Seterusnya, pada abad ke-13, kerajaan Majapahit ditemui di Pulau Jawa iaitu Jawa Timur. Dan akhir sekali, pada abad ke-15, kerajaan Berwas telah ditemui di Perak. Sekarang, mari kita lihat lokasi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Kerajaan Kedah Tua, lokasinya terletak di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang iaitu di Lembah Bujang, Negeri Kedah. Seterusnya, kerajaan Gangga Negara. Lokasi kerajaan ini terletak di pantai barat bahagian tengah Tanah Melayu. Kerajaan ini terletak di Negeri Perak. Seterusnya, kerajaan Berwas. Lokasi kerajaan ini di pantai barat bahagian tengah Tanah Melayu. Kerajaan ini terletak di Negeri Perak. Kerajaan Cihtu pula lokasinya terletak di Tanah Merah, Negeri Kelantan. Kerajaan Santubong lokasinya terletak di Sungai Sarawak, Negeri Sarawak. Kerajaan Sriwijaya pula lokasinya terletak di lembah Sungai Musi di Kepulauan Sumatera. Seterusnya, kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram lokasinya terletak di Jawa Tengah iaitu di negara Indonesia. Akhir sekali, kerajaan Majapahit yang terletak di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur di negara Indonesia. Tahukah kamu bahawa semua kerajaan Melayu awal ini tadi letaknya di kawasan pesisir pantai? Ini memudahkan jalan perhubungan dan perdagangan. Keadaan ini menyebabkan kerajaan Melayu awal di tanah Melayu berkembang maju dan makmur. Hubungan diplomatik kerajaan Melayu awal. Hubungan diplomatik ialah hubungan yang terjalin antara sebuah kerajaan dengan kerajaan yang lain. Kerajaan Melayu awal pada waktu itu telah pun menjalinkan hubungan diplomatik dengan dua buah kerajaan besar iaitu kerajaan China dan kerajaan India. Antara kerajaan Melayu awal
yang pernah menjalinkan hubungan dengan kerajaan China dan India ialah Kerajaan Kedah Tua, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Melayu awal menjalinkan hubungan diplomatik dengan kedua-dua buah kerajaan yang besar tersebut untuk mendapatkan pengiktirafan dan menjamin keselamatan bagi mengekalkan kedudukan mereka sebagai sebuah kerajaan yang kuat. Bukti hubungan antara Kerajaan Melayu awal dengan kedua-dua buah kerajaan besar tersebut ialah melalui ukiran pada dinding Candi Borobudur yang menggambarkan situasi rakyat sedang menghadap raja. Melalui hubungan diplomatik, aktiviti ekonomi dapat dikembangkan. Kerajaan Melayu awal telah memasarkan barang dagangan seperti rempah ratus, biji timah dan emas kepada kerajaan China dan India. Kerajaan Melayu awal pula ditawarkan barangan mewah seperti tembikar, sutra dan perhiasan. Hubungan ini dapat meningkatkan kemakmuran kerajaan Melayu awal. Dari segi sosial pula, hubungan diplomatik tersebut telah dapat mengeratkan persahabatan dan hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan. Hubungan ini dapat mewujudkan keamanan di Kepulauan Melayu. Buktinya, masih lagi ukiran pada dinding Candi Borobudur yang telah menggambarkan kedatangan utusan dari negara luar. Kerajaan Melayu awal ini telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan China dan India dan berjaya mengukuhkan kedudukan politik, ekonomi dan sosial di alam Melayu. Kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu awal seperti pertanian, perdagangan, mengutip hasil hutan dan laut, perlombongan dan pembuatan. Kawasan pertempatan di kawasan tanah lembah sungai sangat subur dan sesuai untuk tanaman seperti padi, pisang, buah pala dan ubi kayu. Tanaman ini ialah tanaman keperluan penduduk. Lokasi Kepulauan Melayu yang berada di jalan laut merupakan jalan perdagangan antara timur dan barat menyebabkan kegiatan perdagangan Kerajaan Melayu awal berkembang maju. Kewujudan pelabuhan memudahkan lagi pedagang untuk singgah dan menjalankan kegiatan perdagangan di Kepulauan Melayu. Selain kegiatan perdagangan, hasil hutan dan hasil laut turut menjadi punca pendapatan masyarakat. Antaranya hasil hutan seperti gaharu, rotan dan kapur barus. Manakala hasil laut seperti mutiara dan teripang. Akhir sekali, kegiatan perlombongan dan pembuatan. Masyarakat Kerajaan Melayu awal turut menjalankan kegiatan perlombongan seperti biji timah, biji bersih dan emas. Kegiatan pembuatan turut dilakukan untuk menghasilkan barang perhiasan, tembikar dan senjata. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Bye!